A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naftatihu jilsatana fi hadhihi al-lailati syarifatin mubarakah bi qira'ati sab'ul masani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah, tsumma alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina al-mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa imamil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT yang masih lagi diberi peluang untuk kita berada di atas muka bumi Allah. Masih lagi diberikan kesihatan, kelapangan dan kekuatan untuk kita sama-sama berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti kata meletakkan ketaatan kepada Allah, dan kita berusaha untuk sama-sama mengikut dan meneladani baginda Rasulullah SAW dalam melaksanakan urusan kehidupan ini demi untuk akhirat, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita terus pada malam ni kuliah pada muka surat 45, ya, pada muka surat 45, iaitu tanggungjawab yang timbul dari pengucapan kalimah syahadah. Ya, satu tajuk yang diutarakan oleh pengarang kitab tentang apa yang perlu kita laksanakan selepas mana kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Tanggung jawab, tanggung apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan jawab di akhirat. Perkara itu Allah SWT akan persoalkan kembali ketika mana hamba Allah SWT dihimpunkan di mahsyar nanti. Jadi dua perkataan, tanggung jawab tu, apa yang Allah perintah kat dunia ni suruh kita buat, kita laksanakan sebaik mungkin. Apa yang Allah Subhanahu Taala larang, maka kita hindari dan kita jauhi semampu mungkin. Mudah-mudahan dengan asbab daripada perkara tersebut kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Taala jadi hamba yang dapat nikmat Allah di dalam syurganya nanti, ya. Baik. Muka surat 45. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua, baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. Sekarang dalam konteks ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain lagi dari masalah ini. Jadi pengarang kitab dah menjelaskan kepada kita lafaz la ilaha illallah satu bahagian, kemudian Muhammadun Rasulullah yang kedua. Nah, jadi yang pertama tu bersangkut paut kepada ketuhanan. Nah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila disebutkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pembuat syariat, dipanggil asy-syari'. Dalam istilah syariah tu disebut asy-syari', maknanya pembuat hukum hakam, pembuat undang-undang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan peraturan supaya manusia ikut peraturan yang Allah SWT buat. Nah, jangan manusia mengingkari sehingga manusia ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah letakkan peraturan kepada kita, kita taat. Bukan kita nak menyatakan sesuatu tidak puas hati kepada Allah SWT. Nah, tak kena, ya. Maha bijaksana tukang buat pada kita dah. Nah, doktor pakar mari jumpa kita. Awak ni kena begini. Nah, doktor pakar paling pakar sekali dah. Nah, tiba-tiba kita lawan dia. Kita kata, dok kena doktor pakar ni.
mengikut pengalaman saya, pengalaman dia lalu, menyatakan apa yang dibuat oleh doktor pakar ni tak kena. Doktor, maka dia lebih hebat daripada doktor pakar. Bila sakit, pergi jumpa dengan doktor. Minta nasihat doktor, tapi bila nasihat diberikan, dia tak nak terima nasihat doktor tu pula. Jadi begitulah umat Islam pada hari ini dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita ni terbatas, ya. Kebijaksanaan kita pun terbatas, terhad. Tidak seperti mana luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut alimun khabir, ada yang sebut khabirun alim dan sebagainya, nak membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha bijaksana. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu kepada umat manusia, sudah tentu di sana ada kebaikan. Sudah tentu kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan, adanya perkara-perkara mudarat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak jauhkan daripada kita. Cuma persoalannya di atas diri kita. Setelah mana perkara-perkara ini disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin, diteruskan lagi oleh para alim ulama, maka disitulah pemikiran yang waras dipergunakan. Nak pilih jalan baik ataupun jalan yang sebaliknya. Itu dia. Sebab kalimah syahadah ni bukan sekadar kita mengucap, sampai kita boleh melagukan kalimah tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedap dengar. Kita nak pastikan apa yang kita lagukan itu, yang kita nasyidkan itu, dia masuk dalam hati kita, menjadi suatu pegangan yang tak boleh nak orang nak buka lagi dah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Maknanya orang kata degih lah. Kalau orang kata Tuhan tu mesti ada berbilang-bilang. Kalau Tuhan itu hanyalah wujud dalam keadaan wahdaniyah, bersendirian, maka tak selesailah masalah kehidupan manusia. Berapa juta manusia ada hidup atas muka bumi. Kalau hanya Tuhan itu esa. Jadi kita yang mendapat pengetahuan berkenaan dengan akidah, kita kena nyatakan bahawa walaupun Allah itu tidak berbilang, tetapi semua milik dan takluknya hanya terletak kepada Allah SWT sahaja. Sebab dia yang paling hebat. Akidah kita pegang sungguh-sungguh Allah SWT wujud dalam keadaan esa, tidak dalam berbilang-bilang. Tak boleh nak guna logik akal. Kalau Tuhan banyak baru cepat selesai masalah. Mengingat ni resepsionis ke ataupun tempat bank rakyat, kaunter, kaunter bank ke, kaunter pejabat pur ke, nak cepat selesai bukan. Allah itu Maha Esa, maka dengan kekuasaan yang Maha Esa inilah Allah mengatur kehidupan manusia, kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Bukan kita saja. Haiwan, sama ada yang melata ataupun yang berterbangan di udara sana, ataupun yang berada di dalam air, Allah SWT ciptakan belaka. Maknanya apa yang nak menjadi suatu ikrar dalam diri kita ni, bahawa maha bijaksananya Allah SWT menciptakan keseluruhan al-kauni, alam semesta, wal hayawanat, dan haiwan-haiwan, wal basyarat, dan kehidupan manusia ni sebagai apa? Sebagai satu jalan untuk manusia memikirkan. Tengok kehendaan alam, maknanya bukti keesaan Allah. Tengok kejadian siang dan malam, bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita ni tak ada apa-apa sebenarnya. Keadaan kita yang terbatas, keadaan kita yang kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu kita nak menandingi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan asbab la ilaha illallah, kita nak meletakkan bahawa aku ini berada di bawah takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tunduk patuh kepadanya. Maka tidak boleh untuk kita meletakkan sesuatu syarikan, sesuatu yang menyamai ataupun yang boleh menandingi hak Allah Subhanahu Wa Taala.
menyamakan manusia. Manusia itu hebat, sama dengan Tuhan, maka aku pilih manusia, tak mahu kepada Allah. Nah, jadi manusia sembah manusia. Akhir zaman manusia sembah harta benda. Manusia sembah pangkat jawatan. Nah, kuasa dan sebagainya. Kenapa? Itulah pilihan manusia pada hari ini. Nah, jauh kadangnya. Nah, sebilangan daripada umat manusia yang nak letakkan ketetapan iman itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu bahaya. Ya. Bila berlaku gitu, perkara yang perlu kita laksanakan ialah kita sedarkan diri kembali supaya kita ini tak jauh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita bintangkan pada minggu yang lalu. Baik. Seterusnya disebut, anda mengakui bahawa Allah adalah Tuhan anda dan juga Tuhan dari segala sesuatu. Apakah artinya ini? Ini bererti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri, tetapi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara pertama yang disebut oleh pengarang kitab. Bila mana kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, majikan paling besar, bos kita hak paling besar. Tak. Ada lagi tak bos paling besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada dah. Tak. Bos paling besar hak boleh bagi ganjaran hak besar juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maknanya kita bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bagi ganjaran. Nah, ganjaran hak yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sesuatu perkara yang tidak pernah kita gambar. Tak tergambar pada pemikiran kita macam mana keadaan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri. Contohlah, kita melazimi solat berjemaah. Dalam hadis ada sebut seseorang yang melazimi solat jemaah dapat 24 darjat. Ada satu riwayat kata 25. Ada satu riwayat yang masyhur disebut 27 kali ganda. Nah, maknanya 27 kali ganda itu berbanding dengan solat sendirian hanyalah satu pahala sahaja. Kalau kita lah dia beri tawaran, nak ambil hak RM1 ke nak ambil hak 27? Hak kita lah, hak waras ni. Tak, sudah tentu kita ambil yang 27. Sebab apa? Dia banyak. Tak. Ada orang tanya, Ustaz, dah kalau 27 kali ganda tu, ramai orang mari jemaah, maknanya 27 kali ganda tu dia pecah-pecahkan ataupun macam mana? Tak, ganjaran itu tidak dipecahkan. Makna 27 tu akan diberikan oleh oleh Allah SWT kepada tiap-tiap orang yang hadir. Kalau satu saf tu ada 10 orang, 10 tu akan dapat 27 sampailah kepada yang ke-20, yang ke-10 tu. Nah, kalau ramai lagilah ramai. Lagilah banyaknya Allah SWT kurniakan. Dan bukan sekadar itu. Allah Subhanahu Taala mengurniakan keredaan Allah. Nah, Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya untuk beri rahmat kepada orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi banyak sangat dah yang Allah bagi kurniaan kepada manusia. Disebut tadi, kehidupan kita ni pun bukan kehidupan yang kita miliki. Hak milik Allah belaka. Allah bagi anugerah, Allah bagi pinjaman kepada kita ni. Allah bagi pinjam sekejap. Mu duduklah atas bumi ni. Dalam masa yang sama aku beri tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Jaga iman. Jaga iman terlebih dahulu. Jaga iman, nak memastikan diri kita ini meletakkan konsep tauhid kepada Allah. Letakkan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Kemudian perkara yang terkandung dalam rukun iman yang 6 tu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat, qada dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah kita ni. 6 perkara tu. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada umat manusia bahawa kamu kena jadi orang-orang yang mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang yang ingkar. Kalau kamu jauh daripada Allah, kamu akan dapat kesengsaraan. Tak dapat di dunia, kamu akan dibalas di akhirat nanti. Bila di akhirat ada 2 golongan manusia, satu golongan yang bahagia disebut sebagai as-su'ada, satu lagi disebut sebagai orang-orang yang al-hazin, orang yang
ya, mendapat kesedihan. An-nadamah, orang yang menyesal. Kenapalah di dunia dulu aku tak ikut ajaran Islam. Kenapalah di dunia dulu aku ni berlagak sombong atas muka bumi Allah SWT, seolah-olah muka bumi Allah milik dia. Tak boleh jadi gitu. Tak. Balik jumpa dengan Allah SWT, nangis. Bapa mu nangis? Sebab aku barulah sedar, barulah nak ingat padamu ya Allah di alam akhirat. Tak ada guna dah. Pasal apa? Sebab peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ketika mana manusia hidup di atas muka bumi ini, supaya manusia ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka buat sambil lewa. Mereka meremeh-remehkan. Ada pula yang menjadi golongan yang tidak bersama dengan Allah SWT. Jadi seteru. Tahu seteru? Lawan kepada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Maka disebut yang pertamanya, kita menyedari bahawa hidup kita ini adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan kita berada di atas muka buminya, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita dan keluarkan kita dari rahim ibu untuk kita berada di atas muka bumi. Bila cukup masa, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Israel, panggil ruh ini balik semula ke menghadap aku. Maka matilah kita. Jadi perjalanan umur kita ni, ada ulama sebut di antara dua cuping telinga je ni. Daripada sini pusing ke sini, satu pergerakan, ya, maknanya itulah di antara umur kita. Ada juga ulama yang menyebut hidup kita ni di antara azan dan iqamah sahaja. Azan dan iqamah lama tak? Sejam. Lepas pada azan baru kita iqamah. Dah lama kan? Kejap tak? Dalam 5 minit gitu lah. Paling-paling lama pun 5 minit lah. Nak tunggu jemaah ada. Maka dengan tempoh yang begitu singkat inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti mana umat yang terdahulu. Tuan-tuan, umat yang terdahulu dia hidup lama. Tempoh umur dia panjang. Kan? Umat Nabi Nuh berapa tahun? 1000 tahun kecuali 50 tahun. Maknanya Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Kehidupan ni lebih daripada 1000 tahun. Maknanya panjang masa. Ketika itu, buat baik dapat satu ganjaran, buat jahat pun satu kesalahan. Dikira satu apa, catatan lah. Berbanding dengan umat Nabi Muhammad SAW, satu kebaikan yang dibuat dikalikan dengan 10 kali ganda. Kalau kejahatan hanyalah dikira satu, dan perkara ni Allah SWT bagi lagi peluang. Bagi lagi peluang untuk manusia bertaubat. Nampak kasih sayang Allah SWT. Apa lagi yang kita rasa susah sangat kita nak ikut apa yang Allah SWT suruh pada kita. Hak kita ni, ya, dalam keadaan kita bermohon, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah, usaha kita tu ada. Hak kita bimbangnya orang hak jauh daripada Allah. Nak sebut nama Allah pun susah. Ngaku mu Islam tak? Islam. Tapi dahi tak pernah sujud kepada Allah. Sebut nama Allah pun tak nak. Dah mana ni? Kemana akhirannya kamu? Kamu nak pergi mana? Nak pergi syurga apa? Takkan nak pergi tempat lain? Nak pergi mana? Allah kenal tak? Tak kenal Allah. Nabi Muhammad kenal tak? Tak kenal Muhammad. Al-Quran baca tak? Tak baca. Agak-agak mana? Maka apa yang disebut oleh pengarang kitab kita ini, disebut dunia ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni sementara, maka Allah SWT beri peringatan kepada kita, penuhilah kehidupan kamu dengan memperbanyakkan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan amal ibadah tersebut, kamu tergolong dalam golongan yang diberi rahmat di sisi Allah SWT. Kan? Sungguh pun ada kita dengar, masuknya seseorang ke dalam syurga Allah SWT dengan rahmat daripada Allah. Itu betul. Kita tak nafikan. Amalan yang kita buat ini sebagai satu asbab. Allah melihat
Dan Allah menilai hamba aku ini dia berbakti kepadaku ketika mana di dunia dulu. Sama ada perkara itu yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT, ataupun perkara itu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sesama manusia. Buat baik di antara satu sama lain, bertolong bantu dalam perkara kebajikan. Maknanya perkara-perkara tersebut menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rasa kasih sayang kepada kita. Dan kalau tidak ada amalan, tak buat amalan, agak-agaknya macam mana? Tak apalah, nanti kita masuk syurga juga dengan rahmat Allah SWT. Dah mau beramal tak? Tak beramal. Agak-agak boleh tak masuk syurga? Tidakkah ada sedikit rasa malu kita kepada Allah SWT bila kita nak jadi penghuni syurga, tapi sebut nama Allah pun kita tak mahu? Selawat ke atas Rasulullah pun kita tak mahu. Berzikir kepada Allah SWT kita jarang-jarang. Ini sebagai satu peringatan. Sebab hidup kita ni tak lama. Bila mana kita tahu hidup kita ni tak lama, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita sentiasa beringat. Beringat lama. Tak tahu bila masa kita ni akan dijemput semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia tahu, malam ni kamu akan dijemput oleh Allah SWT. Petang tadi dah main wala dah. Petang tadi dah pergi pasal wala dah. Pasal apa? Malam ni aku mati. Dan macam mana? Bertaubat dengan sesungguhnya. Pasal apa? Tahu keadaan itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan perkara ini untuk apa, tuan-tuan? Apa hikmah dia? Supaya kita meyakini inilah di antara perkara ghaibiyat yang Allah SWT yang nak daripada kita ni, supaya kita sentiasa berhati-hati dalam kehidupan kita. Baik. Tangan anda bukanlah milik anda sendiri, juga mata anda, telinga anda, dan seluruh anggota badan anda. Maknanya panca indera yang Allah SWT kurniakan kepada kita ni, mata, telinga, suara kita ni, kekuatan yang ada pada tubuh badan kita, kesihatan ini juga hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan beri pada kita sekejap. Tak perlulah kita nak rasa bangga. Oh, hebat aku, badan katang dan sebagainya. Tak pernah kena sakit. Oh, hebat aku. Pasal apa hebat ni? Oh, suplemen banyak nak makan, sebab tu aku jadi hebat. Hak ni milik Allah SWT bagi pinjam kepada manusia. Kalau Allah nak ambil sekejap je. Molek-molek mata cerah, jadi kabur. Molek-molek telinga mendengar, dia jadi kurang mendengar. Molek-molek ada suara, tiba-tiba jadi padahal ada suara. Pasal apa? Allah punya milik, bukan kita. Jadi dengan anugerah yang Allah SWT kurniakan kepada kita ni, Allah suruh kita buat apa? Pandanglah sesuatu pandangan yang baik. Dengarlah sesuatu perkara yang boleh mendatangkan suatu peningkatan iman dalam diri kamu. Buatlah dengan anggota tubuh badan kamu yang sihat itu ibadah-ibadah yang boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah SWT. Jangan pergunakan apa yang ada pada tubuh badan kamu yang sihat itu untuk kamu jauh daripada Allah SWT pula. Dia bangga, hebatnya, bodybuilder. Tunjuk, akulah hebat, dan sebagainya. Guna suara. Kalau suara tu memanggil jemaah dan sebagainya untuk datang ke rumah Allah SWT, alhamdulillah, tak ada masalah. Oh, sedap dia ni nyanyi, memang tak ada hak, boleh lawang dia. Dalam masa yang sama, nyanyian tersebut melalaikan manusia daripada Allah SWT. Nyanyi lagu orang putih, tak kira lah hak jenis lagu orang putih, hak boleh faham lah. Ni lagu hak tak tahu lirik. Lirik sendiri pun kita tak faham, dia disebut sebutir pun kita tak faham, kita pun kata sedap juga ni, berangguk juga. Dah buat apa mu berangguk? Mu faham tak? Tak faham. Dah kata, oh, irama dia sedap, lagu dia sedap, tukang nyanyi dia sedap. Ingat molek, hak tu pun Allah SWT yang mempunyai bagi milik. Nampak? Bukan kerana suara dia tu sedap. Kalau Allah nak twist sikit je. Daripada suara molek tengah-tengah nyanyi, pak,
Allah kata suara ni berubah jadi kedai. Tahu kedai? Inna ankaral aswati la sautul hamir, dalam Quran disebut. Sesungguhnya seburuk-buruk suara yang dikeluarkan oleh manusia sama seperti suara keldai. Apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala buat suatu ujian kepada manusia. Jangan pergunakan apa yang Allah SWT beri kepada kita ni untuk sesuatu perkara yang jauh daripada syariat Allah SWT. Lepas tu disebut ni, tak, mata kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, tak, dan akal kita ni Allah suruh pergunakan untuk kebaikan, untuk kita fikir kebesaran Allah, untuk kita fikir apa yang perlu kita perbuat untuk agama kita. Nah, kita nak meneladani apa yang telah pun dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan. Nah, kita nak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menggunakan lidah kita. Nah, kemudian dia masuk dalam hati ni sebagai satu syifa. Syifa ni maknanya penyembuh kepada segala penyakit. Nah, dia jadi mutmainnun, perkara yang boleh memberikan ketenangan. Nah, ayat Quran disebut dah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah hanya dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala hati kita jadi tenang? Ingat banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan kita lakukan perkara yang menyebabkan Allah jadi murka dengan kita. Nah, tak baca lama pun. Nak baca Quran tu kita ambil lah masa 10 minit. Ya, selepas pada setiap kali solat fardu misalnya, ambil 10 minit, 10 minit, 10 minit. Kalau dapat alhamdulillah. Nah, supaya apa? Supaya lidah kita ni basah menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cantiknya lagi buka tafsir, kita tengok pula apa yang ada dalam tafsir tersebut tentang ayat yang kita baca. Kita boleh faham apa yang Allah SWT kehendaki daripada kita. Baru kita tahu, oh ni tanggungjawab aku sebagai seorang Muslim. Baru kita tahu kerja kita atas muka bumi ni bukan sekadar mencari nafkah. Tapi kita ada tugas untuk kita jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bagi sumbangan kepada agama Islam. Ya. Supaya apa? Supaya adanya catatan kebaikan yang kita buat di atas muka bumi ini, menyebabkan Allah SWT rasa kasih kepada kita. Ya, tu. Baik. Barang-barang yang anda manfaatkan dan apa yang membantu anda bekerja, semua itu bukanlah milik anda sendiri. Segala sesuatu adalah milik Allah dan telah diberikan kepada anda sebagai suatu pemberian. Maknanya pemberian Allah. Disebut pemberian Allah SWT ni, sesuatu perkara yang Allah SWT kurniakan. Kebijaksanaan manusia. Bukan kerana bijaksananya dia, tetapi Allah beri izin. Kecantikan yang ada pada dia berbanding dengan orang lain juga merupakan satu anugerah, tetapi menjadi ujian kepada seseorang. Apa yang kamu miliki itu, kamu beribadah tak kepada Allah? Kamu bersyukur tak kepada Allah? Ataupun kamu jauh kufur daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kan, ibrah ataupun pengajaran daripada kisah para nabi. Kan, Nabi Sulaiman boleh mendengar percakapan daripada hasyarat, binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang ada di sekeliling baginda. Mereka boleh berkomunikasi pula dengan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Yusuf memiliki rupa paras yang cantik. Kemudian Nabi Daud misalnya boleh melembutkan al-hadid, besi. Namun nabi-nabi yang kita sebut tadi masih tetap beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu macam mana dah basak terai orang kata royak. Tak ada gapo pun kita ni. Tapi kita ni sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tajuk ini diutarakan oleh pengarang kitab kita ini adalah untuk menarik kembali suatu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tanggungjawab ini juga bersangkut paut dengan kehidupan sesama manusia ini.
Duduk atas muka bumi ni duduk moleklah. Ya. Saling kerjasama untuk kebaikan. Jangan buat susah. Jangan orang kata perkara-perkara negatif itu dijadikan sebagai suatu kelaziman kepada diri. Buat suatu perubahan, buat suatu anjakan. Disebut bahasa sekarang. Anjakan macam mana? Anjakan daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Perubahan itu. Kenapa? Kerana adanya tanggungjawab kita terhadap Allah SWT. Kita yakin apa yang kita buat ni kerana Allah SWT. Biar Allah yang balas. Biar Allah yang angkat darjat. Bukan nak berebut jawatan, bukan. Bukan nak berebut harta benda. Bukan nak mencari pengaruh dan sebagainya. Tetapi apa yang kita buat dan kita laksanakan ini semata-mata kita nak mencari redha Allah SWT. Nampak? Jadi pergunakan apa yang kita miliki itu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya? Baik. Setelah mengakui kenyataan ini, kenyataan apa? Kenyataan yang kita kata kehidupan kita ni bukan milik kita, anggota kita ni pun bukan milik kita, maka apa hak anda untuk mengatakan bahawa hidup ini adalah milik saya, tubuh ini adalah milik saya, harta benda ini adalah milik saya, ini dan itu adalah milik saya. Jadi pengarang kitab bertanya kepada kita ni, kalau dah kamu yakin bahawa kehidupan kita ini bukan kita yang punya, anggota tubuh badan yang Allah SWT kurniakan ini juga bukan hak milik kita. Jadi apa sebab kita nak kata ni hidup aku ni ini hak milik aku, anggota tubuh badan ni ini milik aku? Apa rasionalnya? Dan kalau kita yakin kehidupan kita ni bukan hak milik kita, takkan kita nak kata pula kehidupan ini hak aku sendiri. Aku boleh menghidupkan diri aku dan aku boleh mematikan diri aku sendiri. Boleh tak? Manusia boleh buat gitu? Manusia tak boleh buat gitu. Malaikat pun tak berani nak kata. Malaikat pun tak kata aku ni hidup sendiri dan aku boleh mati sendiri. Itu pun adalah di atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya rendah dirinya malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan rendah dirinya umat manusia yang takut kepada Allah SWT. Hak tak takut kepada Allah tu yang hak berani tu. Ya, hidup ni kan milik aku sendiri. Harta aku dapat tu harta aku sendiri. Aku bekerja daripada susah payah dan orang kata penat lelah aku sendiri. Ya, hak aku. Boleh tak kata? Tak boleh. Sebab apa? Sebab adanya keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat baik. Kalau kita tak ingat, duk pada lara gitu ya. Sampai nasihat orang pun dia jadi benda-benda yang tak boleh nak dimasukkan ke dalam pemikiran dan tidak boleh nak masuk dalam hati. Ni nasihat agama ni. Wasiat iman, nasihat agama untuk manusia sedar kembali. Kalau kita jauh daripada Allah SWT, kita nak balik rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita nak pastikan kita ketika mana kita di mahsyar nanti, kita dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pengarang kitab ni bawa kepada kita ni tajuk ni. Supaya kita beringat kita atas muka bumi ni sama je di antara satu sama lain. Tak ada hak lebih, tak ada yang hebatnya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu nak kata kamu hebat. Jangan kamu nak kata kamu nak orang yang hak paling baik atas muka bumi. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang mengetahui siapakah yang paling bertakwa di kalangan manusia. Jadi bila mana Allah SWT menyatakan demikian, Allah memerhatikan tingkah laku kita. Jadi tingkah laku kita ni yang akan menjadi suatu nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan catatan daripada malaikat, rakib dan atid. CCTV paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada manusia. Baik.
menyatakan bahawa anda adalah pemilik daripada sesuatu setelah mengatakan bahawa pemiliknya adalah orang lain adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Macam mana disebut ni? Jadi kita nyatakan hak milik orang lain tu atau hak milik aku juga. Nah, hak yang ada pada dia tu. Sedangkan apa yang ada pada saudara kita ataupun sahabat kita bukan hak milik kita, tapi kita pergi mengaku. Baju abang tu baju saya tu. Sedangkan abang tu beli sendiri. Baju daripada apa yang diperolehi daripada hasil kerja dia. Nah, dia dapat. Tiba-tiba kita pergi mengaku. Hak tu baju aku. Boleh tak? Dah warna ni. Soalan dia, ada ambil daun ketung ke? Gitu soalan dia. Biasa tak? Mudah-mudah gitu. Jadi kita tak boleh mengaku apa yang bukan milik kita. Dan kalau kita dengan Allah SWT, cuba senaraikan tuan-tuan. Apa yang menjadi milik kita? Senarai satu-satu. Dapat tak? Kita tengok kepada kejadian kita sendiri ya, sebagai manusia. Rambut hak milik siapa? Allah SWT. Walaupun rambut tu pada diri kita. Kepala hak milik siapa? Hak milik Allah SWT. Nah, dalamnya ada minda, ada otak. Nah, yang mana berfungsi untuk kita mentafsirkan sesuatu. Hak milik Allah SWT juga. Yang paling besar, roh. Nampak tak roh? Tak nampak. Orang tahu jantung je. Bila jantung ni bergerak ataupun berdegup, maknanya kita hidup. Bila jantung ni berhenti, tak bergerak dah, maknanya kita akan mati. Itu jantung. Roh nampak tak? Tak nampak. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah SWT tentang roh. Maka Allah berkata, roh itu daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan pinjaman nyawa yang Allah SWT kurniakan kepada seseorang manusia untuk dia hidup atas muka bumi. Bila tak ada roh, dah berpisah dengan jasad, buat ambil dah jasad. Gitu je lah. Tak. Tapi roh dia akan kembali kepada Allah SWT dan membawa apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Kalau apa yang kita perbuat atas muka bumi ini daripada perkara-perkara kebaikan, nescaya Allah akan sambut di aras nanti dengan sambutan yang baik. Nah, kalau kita melakukan suatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara itu juga akan disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam keadaan yang tidak orang kata tidak bahagialah, ya, dalam keadaan yang sedih, yang murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak jadi di antara insan-insan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, biarlah manusia tak pandang kita pun tak apa. Tetapi biar Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita. Kenapa? Kerana ikhlasnya kita dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan lebih lagi perkara-perkara yang dia katakan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya kamu bersyukur kepada Allah SWT, taat kepada Allah, patuh kepada peraturan, berlaku adil kepada manusia dan sebagainya, kita buat baik kepada hidupan-hidupan makhluk yang selain daripada manusia, juga akan diberikan ganjaran dari sisi Allah SWT. Maka kita laksanakan yang terbaik. Nah, hindarkan juga perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang kata kalau pahala itu cacat pahala. Sebab apa cacat pahala? Sebab kita ada perkara-perkara yang negatif dalam diri kita yang kita buat pada sesama manusia. Nah, baik. Bila anda jujur, betul-betul meyakini bahawa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu, maka ada dua hal yang menjadi kewajipan bagi anda. Okay? Yang pertama adalah bahawa apabila pemilik segala sesuatu adalah Allah dan anda hanyalah orang yang dipercayai untuk mempergunakan segala sesuatu yang diberikannya kepadamu, maka anda harus menggunakannya secara betul-betul sesuai dengan perintah pemiliknya. Panjang tu. Boleh faham tak? Pergi satu-satu, jangan bimbang, ya? Baik, yang pertama ni kata, bila kita meyakini bahawa apa yang
ada ni, yang kita nikmati sekarang ni adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat itu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri dia punya guideline. Aku beri kepada kamu kehidupan, kamu kena taat kepada Allah. Kamu kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat sesuatu perkara yang boleh merosakkan diri sendiri. Kita rosakkan diri sendiri. Rasa tak puas hati, kita mencederakan diri sendiri. Maka bila mana Allah SWT memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita pergunakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT itu, maka kita pergunakan dengan baik. Macam kita lah, orang bagi kepada kita, aku nak pinjam keretamu mak, nak pergi mana, nak pergi Kuala Lumpur, aku tak ada kereta, aku nak pinjam keretamu. Mak pun bagi kereta dia, boleh dengan syarat minyak musiah nak, kereta ni mu jalan molek lah nak, maknanya mu jagalah dia punya hak dalaman dia, condition dan sebagainya, tayar mu check lah sebagainya. Lepas dah siap semua, balik hantar semula rumah aku, gitu je syarat dia. Maka kita ikut setiap satu syarat daripada apa yang disebut itu dan kembali dalam keadaan selamat harta benda tersebut kepada tuan dia, maka kita telah melaksanakan suatu perkara yang dikatakan amanah. Nah, tapi kalau sebaliknya, mak ni kan bodoh ke kita gini. Dok. Aku kata dah kan, mu jangan tekan sampai 120. Mu pergi tekan juga sampai 120. Dah, kereta aku tu cukup 70 jadi dah. Dah. Hanya orang elit saja boleh pakai. Kita apa? Aziat elit. Hak tu orang pakai. Tak. Aku kata dah, mu tekan 70, mu jangan lebih. Tak pergi tekan sampai 120. Tayar bocor, tak cara. Biar gitu je golek. Enjin nak cabut lah. Tak beki pun. Atau balik ke tuan dia dalam keadaan yang tidak sempurna. Agak-agak guana rasa tuan hak beri pinjam ni. Dah guana. Aku beri pinjam kamu nak suruh jaga molek. Tapi bila dapat kaku balik ni dalam keadaan tak sempurna, mu ni guana. Lepas pada ni nak bagi pinjam ke? Tak bagi pinjam dah. Mapuh mu kata, tak bagi pinjam dah. Ya. Tak kira mu mengalir air mata darah sekali pun. Sebab mu tak beri, mu tak buat apa yang diperintahkan ataupun yang disyariatkan kepada kamu. Begitulah juga kepada Allah SWT. Bila mana Allah SWT mempercayai kita ni, besarnya kepercayaan Allah kepada kita. Allahu Akbar. Nah, beri percayaan kepada manusia, tolong hidup atas muka bumi ni ikut landasan syariat Allah, ikut panduan yang Allah SWT bagi. Maka di kalangan manusia itu, segolongan manusia ikut perintah Allah SWT, sampailah dia bertemu dengan Allah SWT, dia dapat kebahagiaan, dapat syurga Allah. Sebahagian daripada manusia, dia mengatakan bahawa perkara yang didatangkan oleh Allah SWT ini merupakan bebanan, merupakan satu benda yang menyusahkan. Maka dia tak ikut jalan Allah SWT, dia buat jalan dia sendiri. Bila mana dia buat jalan dia sendiri, dia kembali kepada Allah SWT dalam keadaan dia tak seiring dengan kehendak Allah, dia tak seiring dengan kehendak Rasulullah SAW. Maka Allah kata, orang ni tak dapat rahmat Allah SWT. Beradalah dia dalam keadaan kesengsaraan, balik dalam keadaan yang penuh dengan duka cita. Nangis, bapalah tak dapat. Sebab duduk atas muka bumi sombong. Sikap tu jangan ada. Bila ada sikap sombong di kalangan manusia, perkara inilah yang akan menarik rahmat Allah SWT daripada diri dia. Allah tarik rahmat. Bukan nak memberi rahmat, tetapi tarik rahmat. Ada je mithqala dzarratin min khardal. Ada sedikit seperti mana sebesar biji sawi. Besar biji sawi besar mana? Kecil tau. Ada sikit je dalam hati kita sombong, maka Allah Subhanahu Wa Taala tutup rahmat. Kalau tak kembali bertaubat kepada Allah, tak kembali untuk sama-sama orang kata menyambung kembali silaturahim di kalangan manusia, maka Allah SWT kata, aku tutup hati kamu, aku tutup penglihatan kamu, aku tutup pendengaran kamu, dan kamu akan dapat sesuatu yang dikatakan azab yang pedih di sisi Allah SWT. Sebab tu kita kena jauhi perkara-perkara yang mazmumah. Jangan jadikan dalam hati kita ni ada perkara yang boleh menyebabkan Allah jadi marah dengan kita. Jadi yang pertama ni, saya sebut pada malam ni, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mempercayai kepada umat manusia dengan diberikan kehidupan kepada manusia
pergunakan kehidupan kita ini untuk kita banyak-banyak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kematian kita tak tahu. Tak? Ya, bila masa Allah SWT nak jemput kita pun kita tak tahu. Ya, jadi banyak-banyakkanlah, mudah-mudahan ya kita ni diberikan kekuatan di sisi Allah SWT untuk kita terus beribadah kepadanya, dan kita bersedia untuk mengikut nasihat dan wasiat daripada perkara-perkara iman yang boleh memberi kebaikan kepada iman dan amal ibadah kita, insya-Allah. Jadi cukup perkara ni untuk yang minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita masuk pula pada yang kedua. Sebab tadi yang pertama kan, yang pertama kita maknanya kita yakin. Yang kedua, to be continue. Semulalah. Tadi panjang-panjang kan, di padang cakap ni ya. Jadi mohon maaf sekiranya terdapat kekasaran bahasa selanjut bicara dalam menyampaikan kuliah pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir.